Nampak Ustaz. Nampak, okey. Baik, insyaAllah hari ini masih dengan tajuk yang sama minggu lepas, iaitu sirah mubalaghah. Ini dalam bahasa Arab juga sebutannya siratun mubalaghatun. Ya. Kita ulang sikit. Apakah itu sirah mubalaghah? Sirah mubalaghah ialah kata benda atau isim yang dibina daripada fi'il. Fi'il ini dimaksudkan adalah fi'il mushtaq. Fi'il mushtaq yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan banyak kali, lebih dari satu, berlebih-lebihan, berulang-ulang, ataupun perbuatan itu dilakukan secara melampau. Maka dia dikatakan dalam bahasa Arab, kaidahnya disebut sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah banyak kali, satu kali lebih, 2 kali, 3 kali lebih, itu berlebih-lebihan, melampau perbuatan itu diulang. Maka disitulah dikatakan istilahnya dalam bahasa Arab yaitu sirah mubalaghah. Contohnya ghafurun. Ghafurun ini artinya yang maha pengampun. Kenapa ghafurun ini disebut sirah mubalaghah? Karena ghafur adalah sifat Allah yang maha pengampun. Allah mengampuni hambanya tak kira berapa kali sehari dia bermaksiat, maka Allah akan ampuni dosanya. Berulang-ulang kali tetap Allah akan ampuni karena Allah maha pengampun. Allah mempunyai sifat yang maha pengampun. Ya, dia buat dosa, lepas tu dia bertaubat, Allah akan ampun dia. Itulah ghafurun, bukan sekali, 2 kali, berkali-kali Allah akan ampuni hambanya selama dia nak bertaubat. Tuh, yang maha pengampun. Yang kedua, halafun. Halafun artinya orang yang sangat kuat bersumpah. Halaf. Halaf ni artinya dia selalu dalam percakapannya dia akan selitkan perkataan sumpah. Contohnya, demi Allah, demi Allah. Wallahi, wallahi, atau bahasa Arabnya macam tu. Ya, itu biasa diucapkan dalam setiap kali perkataannya. Adakah dia penting atau perkataan yang biasa? Ya, maka orang tersebut boleh kita sebut sebagai halaf. Anta halaf. Kamu yang sangat kuat bersumpah. Anta halaf. Anti halafah. Ya, kamu orang yang sangat kuat bersumpah. Setiap masa, setiap bila dia bercakap dengan kawannya pasti ada perkataan sumpah dalam perbuatannya tu. Tu. Ya, halaf. Selanjutnya asimun. Asimun ni asimun ya, sa guna sa ya. Sa bukan sin. Asimun. Asim. Apa artinya asim? Yaitu orang yang banyak berdosa, orang yang banyak berbuat dosa. Asim. Dari kata ismun ya. Ismun ni dosa. Jadi orang yang berbuat dosa berkali-kali, diulang lagi, maka dia disebut dalam istilah bahasa Arab asimun. Sirah mubalaghah. Sirah ni dia sifat. Mubalaghah ni berlebih-lebihan, sifat yang berlebih-lebihan. Maka dikatakan di sini asimun. Orang yang banyak berbuat dosa, orang yang selalu berbuat dosa. Dosa-dosa yang dia ulang lagi. Maka orang tersebut dia dinamakan asim, atau dalam bahasanya dia orang yang banyak berbuat dosa. Okey. Wazan atau bentuk-bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni dia bentuknya lebih kurang ada 10 yang masyhur ya.
Saya pisahkan dua, atas dengan bawah. Saya asingkan atas itu yang biasa yang disebut atau tersebut dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi atau kitab-kitab bahasa Arab. Yang bawah tuh yang jarang-jarang lah, ya. Ini yang 10, yang 5 atas nih. Fa'ilun, hadirun. Orang yang selalu waspada, was-was. Was-was sebelahnya syakakun, ya. Syakak dari kata syakun. Fa'alun, apa nama wazannya, bentuknya fa'alun, syakakun. Dan juga ada yang ketiga fa'ulun, ghafurun, pengampun. Tadi dah saya tuliskan di atas, ghafurun, fa'ulun, wazannya, bentuk asalnya dia kita kaitkan dengan fa'ala yaf'alu selalu gitu, ya. Fa'ulun, ghafurun. Nah, biasa nih untuk sifat-sifat Allah. Ya, Asmaul Husna itu dia semua sirah mubalaghah, ya, sirah mubalaghah. Fa'ulun, ghafurun. Selanjutnya fa'ilun. Fa'ilun yaitu rahimun, sama dengan rahim, bentuk rahim, ya. Artinya yang maha mulia. Rahman, Rahim itu, ya. Rahim dia adalah sirah mubalaghah, mulia. Allah ni yang maha mulia, ya. Dia mempunyai kemuliaan yang besar. Itulah maka disebut rahimun. Dia termasuk daripada kumpulan isim mubalaghah. Mif'alun. Mif'alun rahmanun. Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Ar-Rahman sirah mubalaghah, Ar-Rahim juga sirah mubalaghah. Jadi sifat Allah yang Ar-Rahman dan Rahim ini dia berlebih-lebih atau terlalu sangat banyak Allah memberikan kita kasih sayang. Ar-Rahman. Di sini Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman ini ada Ar-Rahman pengasih. Ar-Rahim pengasih. Maha pemurah, maha penyayang. Penyayang, maha penyayang. Rahman ini pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Maha pemurah. Memberikan rahmat kepada walaupun orang kafir. Ar-Rahman. Ar-Rahman pemurah. Murah, ini pengasih, ya. Penyayang juga boleh, penyayang. Ini pemurah. Oke, itu Rahim, Ar-Rahman. Jadi bentuk yang biasa kita akan jumpa nanti 5 yang atas nih lah. Fa'ilun, fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun. Bila kita jumpa bentuk-bentuk macam ni dan dia isim, maka boleh kita pastikan bahasanya benda tersebut adalah sirah mubalaghah. Kita kena tengok terjemahan dulu. Bila nampak dia sifat yang berlebih-lebihan, maka dia boleh kita kumpulkan dalam kumpulan sirah mubalaghah. Yang selanjutnya, yang 5, yang kedua, fi'ilun. Fi'ilun. Ini sedikitlah yang gunakan wazan nih, bentuk nih. Itu salah satunya adalah siddiqun. Siddiqun merujuk kepada nama sahabat Nabi
khalifah Nabi selepas Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada yang masuk. Oke. Oke. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi As-Siddiq ini terlampau jujur. Ya, jujur sangat, ya. Ya, sangat-sangat jujur Abu Bakar nih. Maka dijuluki oleh Rasulullah sebagai As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Kemudian bentuk yang selanjutnya fa'ulun. Fa'ulun dia sama dengan bentuk faruqun. Faruqun artinya apa? Faruqun ini adalah pembeza. Nah, ini juga julukan atau nama kepada sahabat Nabi, yaitu selepas Abu Bakar adalah Umar. Umar bin Khattab disebut Umar Faruq. Nah, karena Umar nih dia sangat tegas, dia membezakan mana hak, mana yang batil, mana baik, mana yang batil. Dia membeza, pembeza. Itulah. Ya, maka Umar disebut nama dia oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq, pembeza yang boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil, yang benar, yang salah. Ya. Bahkan ada suatu kisah bahwasanya istri Nabi yang daripada anak Umar, dia dibawa balik ke rumahnya Umar apabila dia meminta rezeki yang lebih, meminta nafkah lebih daripada Rasulullah. Maka Hafsah diseret oleh Umar Al-Faruq ke rumahnya untuk balik. Kenapa minta lebih kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah tak ada harta? Atau Umar Al-Faruq ditarik lagi Hafsah. Ya. Oke, itu Al-Faruq, ya. Kemudian yang selanjutnya fu'latun. Fu'latun sama seperti bentuk humazatun. Nah, ini fu'latun atau fu'alatun, ya. Fu'alatun atau humazatun. Nah, maka di sini adalah sifat berlebih-lebihan. Jadi pengumpat di sini, pengumpat berarti bukan sekali saja, berkali-kali dia mengumpat. Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, pengumpat, ya. Maka kita akan tengok nanti dalam contoh, ada contohnya tuh. Oke, humazah. Selanjutnya fu'alun. Lumazatin tuh bukan apa nih, bukan sirah mubalaghah. Sighah mubalaghah, tapi barisnya bertukar bawah. Nah, wailul likulli humazatin lumazah, sama saja. Baris boleh bertukar. Nah, bentuk yang sama. Baris akhir, baris ujung bertukar tak apa. Selanjutnya fu'alun. Bentuk yang ke-9. Fu'alun. Nah, kubarun. Nah, sama, kita samakan dengan kubarun. Kubarun ini berarti apa? Besar. Terlampau besar. Contohnya rumah. Nah, kita tengok rumah tuh terlampau besar bagi pemiliknya. Nah, owner dia keluarga kecil, hanya 2 orang je. Ibu bapa tak ada anak apa, tapi rumah dia besar sangat. Atau maka al-baitu kubarun, atau rumah dia terlampau besar. Tuh. Wa makron ini bukan penipuan. Wa makron kubaron. Tuh. Nanti ada contoh juga dalam Al-Qur'an, wa makron kubaron tuh, ya. Terlampau besar tipu dayanya. Selanjutnya yang bentuk yang terakhir untuk sighah mubalaghah yang akan kita jumpai yaitu mif'ilun. Nah, mif'ilun boleh kita samakan dengan mi'tirun. Mi'tirun dari kata aitrun. Aitrun itu artinya parfum, wewangi. Nah, kita masuk masjid ada aitrun, biasa kita di situ ada tempat letak parfum. Aitrun bahasa Arabnya aitrun. Aitrun itu parfum
Atau maka bila orang ni dia sangat wangi, terlampau wangi, dia maka boleh kita sebut mi'tirun. Anti mi'tirah. Anta mi'tirun. Wangi tu boleh sewajarnya. Boleh kita guna wangian ke masjid atau ke majlis tu kita disunahkan untuk berwangi-wangian, tapi jangan terlampau. Atau mi'tir, mi'tirah. Mi'tirah atau mi'tir. Mi'tirah untuk muannas, mi'tir untuk lelaki muzakkar atau mi'tir. Kalau penjual minyak wangi tak apa. Dia nak promote, tapi kalau kita hari-hari kita gunakan yang sewajarnya saja atau mi'tir. Dari kata itrun. Okey. Ada soalan untuk bentuk-bentuk sighah mubalaghah ni? Aku nak tanya satu. Atas tadi isim mustaq. Oh, atas isim mustaq. Oh, atas tadi. Ni isim mustaq. Daripada fi'il mustaq. Fi'il mustaq. Apa tu fi'il mustaq? Fi'il mustaq tu atau isim ya, isim mustaq kan. Daripada fi'il. Maksudnya isim mustaq ni adalah isim yang berasal daripada fi'il yang boleh ditasrifkan. Contoh ghafurun. Ghafurun ni dari kata asalnya ghafara yaghfiru. Ya. Lepas tu ada fi'il madhi, mudhari, amar, itu maka dia disebut isim mustaq. Ya, isim mustaq. Artinya apa artinya isim mustaq? Artinya isim yang boleh ditasrifkan, yang boleh dipanjangkan mengikut sifir yang kuning ya. Sifir yang kuning kalau kita tengok yang boleh fa'ala yaf'ulu fa'lan fa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul itu semua, maka itu adalah mustaq. Ada isim yang tak boleh dipanjangkan macam tu, maka dia bukan isim mustaq. Bila isim boleh dipanjangkan, maka dia disebut isim mustaq. Ada fi'ilnya di dalamnya. Kalau tidak isim mustaq, isim apa Ustaz? Isim tu yang selalu kita jumpa isim jamid, isim jamid. Lawannya adalah isim jamid. Isim jamid. Isim jamid tu misalnya kursiyun. Kursiyun mustaq. Kursiyun boleh jamid, dia boleh jamid. Tidak, sebab tak boleh ditasrif kan? Tak boleh tasrif. Isim yang lain biasa dia isim nama seseorang atau nama tempat. Contohnya Ibrahim, Isa. Itu mustaq karena tak ada asalnya daripada fi'il tak ada. Kalau majlis atau masjid itu adalah mustaq karena majlis berasal daripada kata jalasa yajlisu. Atau masjid dari kata sajada yasjudu atau. Jadi itu isim mustaq. Ya. Pastinya isim mustaq. Ya. Asalnya ada fi'il. Asalnya ada fi'il. Jadi lawan dia isim jamid. Isim jamid. Maaf saya nak tanya. Mak aku duk tanya ni, dia refer kepada muka surat apa? Tak ada refer. Sebabnya ada perkataan fi'il mustaq. Jadi mak aku nak tanya. Jadi dalam kuliah riad tu. Tak ada. Kena jumpa je panggil isim jamid. Okey, ada lagi?
Ya, kalau tak ada kita terus pada contoh sirah mubalaghah dalam Quran. Hari itu kita dah sampai contoh yang keberapa? 7 kalau tak salah. Yang pertama dalam kitab itu disebutkan dalam surah Hud ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Di situ ada perkataan fa'al. Dia bentuknya sama. Dia asalnya memang fa'al. Ya, bentuk yang atas. Kita tengok atas fa'al. Fa'al yang kedua tu ya fa'al. Maka dia memang asalnya daripada fa'al. Maka dia artinya apa? Fa'al artinya maha pelaksana. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Ya fa'ala yaf'alu ini berbuat. If'al. Maka dia adalah sirah mubalaghah fa'alun. Bukan sekali saja Allah melaksanakan. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana. Maha pelaksana bila ada kata maha. Maka dia adalah terlampau. Berlebih-lebih. Allah melaksanakan semua. Ya, apa yang kita nak di dunia ini Allah boleh melaksanakannya. Kun fayakun. Itulah. Maka itulah sifat Allah fa'alun. Fa'alun lima yurid. Maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Allah nak ini maka Allah berkata je kun maka fayakun. Contoh yang kedua, Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ar-Razzaq. Jadi Allah di sini diletakkan namanya selepasnya Ar-Razzaq. Semacam bentuk sirah mubalagh fa'al sama. Fa'alun. Ainnya ada syabdu. Ra baris atas. Zai baris atas ada syabdu, bersabdu. Lam sama dengan qaf, baris depan. Maka dia termasuk kumpulan sirah mubalaghah ar-razzaq. Allah dia adalah Maha pemberi rezeki. Rezeki Allah tak kira kepada kita semua. Ya. Maka Allah sifat Allah ar-razzaq dia adalah termasuk daripada sirah mubalaghah. Selanjutnya dzul quwwatil matin. Al-matin dia juga sirah mubalaghah sangat kokoh, sangat kuat, perkasa, sangat perkasa. Maka sifat tersebut dia termasuk juga kumpulan daripada sirah mubalaghah. Okey. Yang ketiga Al-Hijr ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Al-Khallaq. Al-Khallaq sifat daripada Allah Al-Khallaq yang Maha Pencipta. Khalaqa yakhluqu. Ya dari kata khalaqa yakhluqu. Khalaqa maka Khaliq adalah pencipta. Maka bila menjadi Khallaq yang Maha Pencipta. Bukan sekali dua mencipta tapi banyak kali Allah mencipta. Ya. Al-Khallaq. Kita boleh kira berapa dalam kiraan hari pun manusia lahir berapa ribu. Maka itulah sifat Allah yang mencipta. Ya. Al-Alim. Al-Alim yang Maha Mengetahui. Allah tahu segala perbuatan manusia di bumi. Segala perbuatan makhluknya di bumi Allah tahu. Maka dia mengetahui segala sesuatu. Maka perbuatan tersebut, ya sifat Allah tersebut adalah termasuk daripada sirah mubalaghah, Maha mengetahui. Fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Khalaqun fa'alun. Kita boleh sesuaikan dengan sesuaikan dengan wazannya, bentuknya daripada yang 10 yang tadi kita baca di atas. Maka alimun fa'ilun.
Nah, sama saja. Yang penting dia panjang, ya. Fa'ilun. Al-khalaq fa'alun. Fa'alun. Yang al-khalaq wazannya bentuknya fa'alun. Al-alimu Itu wazan lain, Pak. fa'alun ya. Wazan yang keberapa tuh? Yang kedua yang saya buat tuh. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga dah, yang keempat. Yang keempat, wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Al-Maidah ayat 41. Dan juga di antara orang-orang Yahudi, wa minal ladzina hadu, dan di antara orang Yahudi samma'una lil kadhibi. Samma'un artinya sangat suka mendengar. Mendengar dari kata sami'a. Sami'un, orang yang mendengar. Bila dia rajin mendengar, maka disebut sama'un. Jamaknya sama'una. Karena merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi. Jadi apa kaum Yahudi ini? Dia sangat suka mendengar lil kadhibi, berita bohong. Akhbar yang kazib. Ya, itu. Sangat suka mendengar berita bohong ya. Sama'una. Dan juga ada sama juga yang sifat yang kedua yang termasuk daripada sighah mubalaghah, dan sangat suka mendengar sama ya, sama'una juga, karena dia merujuk kepada alladzina hadu. Alladzina hadu ini orang-orang Yahudi yang Ustaz, bukan ada adik kan? ya, Ada adik kecil. Sama ada adik kecil. Ada mat di situ ya, ada mim itu panjang. asli. Ya. Tapi di sini dalam tulisan ini fa'alun ya, dia wazannya fa'alun. Fa'alun di sini tulisan yang ya. Oke, boleh. Macam mana? Kalau kita tengok empat-empat ni hanya dia pakai dua saja wazan. Wazan fa'alun dengan satu lagi fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Nah, itulah. Kalau kita nak kenal sighah mubalaghah, ada dua ciri. Satu kerana apa ni? Huruf. Satu huruf tu ada syahadah. Satu. Kalau ada satu, dia tu sighah mubalaghah. Kenapa empat-empat ada satu? Macam ni boleh. Nampak? Mim tu baris panjang, saya tukar menjadi baris panjang, oke? Jadi panjang dia. Ada setengah Al-Quran yang menulis panjang macam ni, ada yang panjang Jalik sikit. Ada yang panjang macam ni. Yang pertama sama'una dengan mim yang berbaris panjang. Yang di sini sama'una mim yang panjang, sama saja ya. Jadi keempat contoh sighah mubalaghah ni merujuk kepada perkataan dalam kotak pertama fa'alun. Ya. Fa'alun. Saya tuliskan di sini. Saya letakkan yang itu nombor satu. Boleh. Jadi wazannya ini wazannya sama
Samaun wazannya adalah fa'alun. Fa'alun. Memang dalam buku kita nombor 1 kan? Nombor 1. Dalam buku kita nombor 1. Boleh mana-mana. Kalau ada sabtu, dia menunjukkan keliwah mubalang. Yang nombor 10 pun sabtu juga. Fa'alun. Ini fa'alun. Ada dia tak? Gomak itu. Yang itu tak nyebut. Fa'alun. Sini juga. Katanya tak apa. Bentar lagi. Macam ni. Saya buat macam ni. Boleh? Okey ya. Samaun wazannya adalah fa'alun. Okey, macam ni. Waw dan nun ni tambahan bagi jamak. Kalau kita hilangkan maka menjadi samaun. Samaun ya, kita hilangkan. Ini adalah tambahan wazan apa nama? Untuk jamak, tanda jamak samaun. Samaun wazannya fa'alun. Okey ya. Fa'alun juga. Okey, selanjutnya yang kelima. Yang kelima, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Kaffarin asim, Al-Baqarah 276, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Kafar artinya tetap dalam kekufuran, kafir. Kufur. Kafar dan selalu berbuat dosa. Maka kafar di sini adalah sighah mubalaghah juga. Asim juga sighah mubalaghah. Okey, kita tuliskan bawah wazannya apa? Atau kita tengok sini ya. Fa'alun. Tak ada yang baris ujung dia kasrotain. Semua komatain dia lah. Bagian depan tu perkataan Fa sebab bersatu. Dia merujuk kepada fa'alun juga. Ustaz. Ya. Yang ni apa wazannya? Wazannya sama yang di atas. Fa'alun sama. Kafarin walaupun barisnya di bawah tetap dia menjadi wazan tu sama, hanya barisnya bertukar atau apa, boleh. Kafarin, fa'alin atau fa'alun boleh. Sama kan bentuknya? Ada dia di depan. Kenapa dia menjadi kafarin? Karena dia menjadi apa? Mudhaf ilaih untuk kulla kafarin. Setiap kekufuran. Setiap orang-orang yang dalam kekafiran. Kulla, ada kulla di situ. Mengkufur, berdosa. Oh, dia jadi mudah-mudah ilaih. Kulla tu isim. Isim. Mudah-mudah ilaih. Ada isim-isim yang di situ ya. Oke, selanjutnya asim. Asim itu apa? Dosa. Selalu berbuat dosa. Maka asim bentuknya apa asim? Nombor 4. Fa'ilun. Wazan fa'ilun. Asimun wazannya fa'ilun.
Fa'ilun. Sama ya. Fa'ilun. Fa'ilun. Athimun fa'ilun. Oke. Itu wazan yang sama untuk athim. Ustaz minggu depan, Ustaz minggu lepas tak kata huruf kedua ya. Huruf kedua tu panjang. Sama ada panjang tu dengan ya, dengan Atau alif waw. atau waw. Ya. Akan jadi dua apa? Huruf yang kedua. Huruf kedua tu ain ya. Di situ. Huruf yang kedua asim adalah sa. Atau huruf kedua. Oke. La kafarin asim. Oke, selanjutnya yang keenam. Innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab 72. Sesungguhnya, sesungguhnya kana manusia itu zaluman amat zalim, terlampau zalim, sangat zalim, ya, berlebih-lebih berbuat zalim. Wajahulan, zaluman jahulan, dan amat bodoh, ya, jahul. Dari kata jahilun. Jahilun itu satu, biasa, untuk sifat yang biasa. Jahulan adalah terlampau atau amat atau sangat bodoh tuh. Jadi yang ini berbalik pada wazan nombor 3 lah. Fa'ulun. Nah, wazannya mana? Fa'ulun. Faulun. Zaluman fa'ulun lah. Zaluman wazannya adalah faulun. Oke, betul. Zaluman wazannya adalah faulun. Oke, jahulan sama juga. Zaluman dengan jahulan sama ya. Kita letakkan sini lah sekali lah. Jadi mudah ilaih kan? Apa di sini? Zaluman jahulan adalah khabar untuk kana. Ada kana zaluman. Kana zaluman. Zaluman jahulan wazannya sama ya, faulun. Kenapa menjadi man? Karena ada kana. Kana Muhammadun naiman. Nah, jadi zaluman ini sebagai khabar yang menghabarkan keadaan kana. Apa keadaan kana? Kana ini siapa di sini? Karena dia fa'ilnya, pelakunya adalah manusia. Tapi tak nampak di situ. Kana kanan nasu. Kalau ada di situ nampak, maka kanan nasu zaluman jahulan, atau macam tu. Innahu kana zaluman jahula. Ada hu di depan, maka dah mewakili di situ. Oke, zaluman dia menjadi khabar keadaan. Keadaan siapa? Kana. Zaluman jahulan. Biasa kalau dua sifat bertemu, dia tak perlu ada waw di situ. Kafarin athimin, dua sifat bertemu, apatah lagi dia sama sighah mubalaghah, maka tak perlu diletakkan wa di situ. Tapi dalam terjemahan mesti ada waw, ada dan.
ya. Karena kita ada istilah kata sambung di situ ya. Kafarin athimin tak ada waw. Doluman jahulan tak ada waw. Maka selanjutnya pun Ar-Rahman Rahim tak ada waw di situ Boleh ya. kita kata naat makun. Tak boleh. Tak boleh. Sifat yang disifatkan atau Bukan. Sebab Dia sama-sama sifat di sini ya. Dua-dua sifat. Sifat itu ada kepada manusia. Okey. dia dah ada ayat Quran. Jadi kita boleh tengok contoh yang kelima dengan keenam, dia tak ada waw di situ, tapi dalam terjemahan ada dan. Mana letak dan tu? Nah, itu tambahan saja dalam bahasa Melayu. Macam mana nak terjemahkan, maka dia tambahkan dan. Kalau kita tak bubuhkan dan macam mana? Boleh faham tak? Sesungguhnya manusia itu amat zalim, amat bodoh. Amat bodoh. Dia kurang pas lah, kurang mengenal kalau dalam terjemahan Melayu. Maka ditambahkanlah dan. Takkan nak jadi zaliman wajah ulang. Kenapa tak jadi doluman jahulan atau doluman wajahulan? Itu disitulah ijazul Quran, disitulah kelebihan Al-Quran. Jadi mujizat Al-Quran ni dia lain daripada perkataan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab mesti ada wa. Kalau Allah tak boleh berubah. Makna boleh berubah. Terjemahan manusia berubah. Ya. Yang ketujuh, Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita sebut yang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Maka di sini Ar-Rahman dia adalah sifat Allah dan juga sighah mubalaghah. Ar-Rahim juga sifat Allah yang termasuk daripada sighah mubalaghah. Wazannya apa? Fa'alun. Bukan. Roh bersabdu fa'alun. Bukan rohnya. Kita tengok yang selanjutnya. Roh bersabdu karena ada alif lam. Rahim. Tengok Rahim. Rahim. Fa'ilun. Tapi Ar-Rahman. orang tu bersabdu Fa'ilun. Bahasanya adalah fa'i. Kan dah saya contohkan di atas. Tengok. Apa nama Ar-Rahman? Mana Ar-Rahman? Mif'alun. Maf'alun atau mif'alun? Rahman. Mif'alun. Yang kedua mif'alun. Tengok Raja. Rahman. Mif'alun. Mif'alun. Rahman. Kita tengok mana? Dua baris yang mati ini Ar-Rahman. Yang kedua, ra ini dia tambahan sebab ada alif lam. Alif lam akan jadi alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Maka kita tengok yang sini. Ha tu mati ya. Ha tu kita samakan dengan fa. Mif'alun. Ni. Okey. Ada alif. Alun. Tapi tak ada sifat itu dalam buku kita. Ada. Tambahkan boleh. Ada. Ini ada dalam buku kita. Rahmani. Tak ada. Ustaz bagi perbandingan kepada huruf yang kedua iaitu ha.
Perbandingannya kepada huruf yang kedua. Kedua, jadi mim fa mati di bawah tu mim sama kondisi dengan ha yang mati pada Rahman. Jadi Ustaz ambil apa ni mif'alun. Oke, yang selanjutnya rahimun. Perbandingannya kita letakkan di huruf yang kedua. Sama, rahimun. Betul, fa'ilun. Fa'ilun. Nah, tuh. Tuh, perbandingannya kepada huruf yang kedua. Karena huruf yang pertama boleh bertukar. Ada alif lam, ada syabdu. Nah, di situ ada syabdu. Nah, syabdu itu dari mana? Disebabkan karena dia apa? Alif lam syamsiyah. Siap. Ustaz, Ar-Rahman tu apa yang merah tu tak maksud jelas. Mif'alun. 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 Panjang, mif'alun. Ada dalam diagram kita. Dalam buku aja. Nombor dua tu. Nombor dua. Dalam buku buku pulsa ni Kusbal 184 saya letakkan dia nombor 2. Nombor dua. Nombor 2. Nombor 2. Itu untuk Ar-Rahman kan? Ar-Rahman. Ada untuk Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim tu Yang keempat, yang Ar-Rahim yang keempat. Yang keempat. Fa'ilun. Fa'ilun. Dalam diagram Untuk ilah juga. bukan dia. Di sini apa di sini? Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman. Bukan na'am. Dia berujung pada Allah. Bukan dia. Dia di sini majrur semua sebab ada bi. Bismillahirrahmanirrahim. Majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Isim majrur daripada fi'il daripada sighah mubalaghah. Isim majrur daripada Bismillahirrahmanirrahim ni ayat yang boleh lengkap tu ni. Apa? jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ada mubtada, Ada khabar. Okey, boleh? Ini tak ada ke? Tak ada. Dia masuk lambat. Tak masuk lagi sekarang. Tadi dia kata dia masuk lambat sikit. Okey ya. Okey, contoh selanjutnya. Shad ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal kafiruna hada sahirun kazzab. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak dusta. Sahirun kadzab. Maka di sini mana yang sama bentuknya dengan sighah mubalaghah wazannya? Ada nampak? Kadzab. Kadzab artinya kadzab berdusta. Ada yang masuk lagi. Orang kafir berkata orang ini adalah ahli sihir. Banyak berdusta. Kadzab artinya apa? Yang banyak berdusta. Berdusta atau berbohong, ya. Kadzab. Maka kita letakkan bawah
Kadzab apa wazannya apa? Bentuknya mana yang kita samakan? Fa'alun. Oke, betul. Yang ada syabdu di huruf yang kedua kita tengok fa'alun. Oke, kadzabun fa'alun. Nih, ain. Ain. Ustaz, sebelum tu mengapa Ustaz kata huruf yang kedua? Oh, ya. Sebab kata tu satu sama dengan apa? Kita samakan fa'alun. Huruf yang kedua dipanjangkan, maka dia menjadilah isim sighah mubalaghah kadzab fa'alun. Oh, mesti dipanjangkan. Sebab ada alif kan. Jadi merujuk pada wazan pertama lah. Wazan pertama fa'alun. Sengaja dalam kitab tu diletakkan pertama karena contohnya diambil yang wazan pertama banyaknya itu. Ya. Hasni. Ya. Hasni sekejap. Dalam wazan tu kan fa'ala tu fa tu huruf pertama fa. Ya. Yang kedua. Saya confused tadi bila Ustaz kata huruf yang kedua, jadi saya kata kalau kedua ni fa'alun rupanya huruf kedua. Dah clear lah. Okey, terima kasih. Yang ni kubaron pun wazan pertama. Okey ya. Selanjutnya contoh yang ke-9 Nuh ayat 22 wa makaru makran kubara. Wa makaru dan melakukan tipu daya kubaron yang amat besar. Wa makaru makran kubara dan orang-orang kafir melakukan makar yang besar. Kubaron di sini ya sebagai fiil isim sighah mubalaghah. Jadi yang ni pun wazan pertama jugalah. Di sini wazannya apa? Pertama juga. Ganti budaya yang amat besar. Budaya yang amat besar. Ya, dalam makaru ni, tipu daya dia boleh juga tergolong dalam kadzib. Kadzab tu tipu daya. Makar tu tipu daya juga, makar. Makar tipu daya, kadzab pun tipu daya juga sama. Kadzab ni berbohong, berdusta. Allahul makirin. Dusta. Sungguhnya Allah itu boleh memberi membalas tipu daya mereka dengan lebih baik. Maksudnya kan. Ustaz, ada yang fu'alun tu apa? Fu'alun. Yang belakang tu fu'alun. Fu'alun, kita belum jumpa lagi contohnya. Sama dia bentuk sighah mubalaghah tapi yang jarang digunakan. Yang jarang kita jumpai. Sekarang ni kita fu'alun tu bukan bau dia. fu'alun ya. Fu'alun ada. Okey baik. Ada ya di sini. Tak mana duduk dalam CV ke? Ada. Okey, betul saya nampak juga di sini. Bentuk yang sini ya. Kita tengok. Fu'alun. Ada ya kubar. Okey betul. Fu'alun juga ada, kubar ada. Maka kita sesuaikan. Kubar. Kubar. Sifir yang fu'alun. Sebab dia baris tepat tu. Baris tu. Baru saya ingat ya. Tadi dah saya dah saya sebut tapi kita akan jumpa tu. Kubaron tu. Fu'alun yang terakhir yang ujung ya. Okey.
Ibrahim. Kubar atau barisnya kita tengok baris juga ya. Oke, makasih dah mengingatkan tadi. Saya ambil yang atas aja sama kan fa'al, maka di sini fu'al. Kubar. Jadi kubar dia berasal daripada perkataan besar, kabirun. Asalnya apa? Kabirun. Kabirun tuh biasa. Kabirun tuh besar. Bila terlampau besar menjadi kubarun atau macam itu. Kabir itu besar biasa. Bila terlampau besar, amat besar, sangat besar maka menjadi kubar. Sama semua wazan semua sighah mubalaghah dimulai dari isim yang biasa. Isim terutama isim sifat. Kadzab asalnya apa? Isim. Kadzaba itu ya fi'il ya. Kadzibun. Kadzbun, kidbun, nah, boleh. Kidbun, ya isim ya kidbun. Kidbun tuh berdusta. Kidbun tuh dusta. Atau kadzab, kidbun atau kadzab. Nah, kita kadzab lah ya, yang karena dia menunjukkan kepada kadzab, kadzibun, kadzabun. Nah, oke, saya Ustaz, kalau boleh kita habiskan part ni hari ni dan biar akan datang kita masuk tajuk lain. Oke, baik. Kadzibun, ya. Kadzibun, kadzabun. Ada perkataan sama. Oke, kadzibun orang yang berdusta, yang biasa. Satu saja sekali dia buat. Tapi kalau dia banyak berdusta maka menjadi kadzabun. Kabirun ini besar biasa. Tapi kalau terlampau besar menjadi kubar. Sangat besar, amat besar. Oke. Bun tu merujuk bukan jamak. Bukan jamak, tapi dia menjadi apa? Seorang. Perang apa? Pembohongan yang amat besar yang dilakukan oleh seorang ya. Seorang. Berulang kali. Seorang yang melakukan berulang kali ataupun sering berdusta atau more kalau bahasa Inggrisnya. Ustaz kan kata isim ni dia dibina daripada fi'il. Kalau Ustaz bagi sekali sudah yang kota. Oke. Adalah kata isim dibina daripada fi'il. Yang Ustaz bagi. Kadzaba. Asalnya kadzaba. Kadzaba. Kalau saya kata ini adalah dibina daripada fi'il. Isim yang dibina daripada fi'il. Oke. Asalnya kadzaba yakdzibu, kadzibun. Orang yang berdusta. Maka kalau orang itu sering berdusta maka menjadi kadzabun. Oke.